Dalam tajuk matriks, kita akan mengenal peringkat matriks, unsur, seterusnya kita akan buat operasi, asas dan juga matriks songsang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan teruskan untuk tajuk matriks tingkatan 5. Jadi untuk tajuk matriks ni kita boleh tengok sebenarnya kita ada 4 semua sekali. Yang pertama sekali untuk kita kenal apa itu matriks. Okey, kita kenal peringkat. Peringkat ni adalah nama matriks dan seterusnya kita kenal unsur dan selepas itu kita dah boleh buat operasi iaitu operasi asas. Operasi asas ni tambah tolak dengan darab. Okey. Dan seterusnya kita akan kenal matriks identiti dan juga matriks songsang. Okey. So kalau untuk peringkat matriks ni adalah nama matriks, okey. Peringkat ni adalah nama matriks. Nama matriks ni pula okey, kita panggil nama lah sebenarnya. Sebab dia ada nama, tapi nama ni dalam nombor. Okey. So cara macam mana kita nak tahu nama matriks? Contoh kat sinilah matriks A ni, apa dia punya peringkat? Kita akan tengok daripada baris dan lajur. Yang pertama baris. Okey, yang kedua adalah lajur. Okey, baris yang mana? Yang ni. Ni adalah baris. So kita ada 3 baris dekat sini. 3 baris. Okey, 1 2 3 dan kita ada lajur. Lajur ni adalah kolom 1 2. So nama matriksnya adalah matriks 32. Okey, nama matriksnya adalah matriks 32. Okey, kita tak boleh ambil lajur dulu. Lajur lepas tu baru baris, tak boleh. Mesti baris dulu, baris 1 2 3 dan lajur 1 2. So nama peringkatnya adalah peringkat 32. Okey. Contoh kita tengok yang kedua, K. K ni apa peringkat untuk K? Jadi peringkat untuk K kalau kita tengok dekat sini, dia baris dulu. Baris ada 2, 1 2 dan lajurnya ada 1 2. So apa nama matriks ni? Nama matriks ni adalah peringkatnya adalah matriks 22. Okey. So banyak matriks ni banyak. Ada matriks 21, ada matriks 33, ada matriks 32, bergantung kepada baris dan lajur yang diberikan. Okey, seterusnya kita nak kenal unsur pula. So untuk unsur ni sebenarnya unsur ni adalah nombor yang ada di dalam matriks tu tadi. Contoh, okey. Saya tunjukkan contoh yang pertama. Kita nak A12. A12 ni sebenarnya satu ni adalah baris. Okey, satu ni adalah baris, dua ni adalah lajur. Dia ikut turutan juga. Baris dulu, lepas tu baru lajur. So kalau kita tengok baris yang pertama, okey, ni 1 dengan 3 lah. Baris yang pertama, lajur yang kedua. 1 2. So tengok contoh baris yang pertama, kita gariskan. Lajur yang kedua 1 2. So kat mana dia bersilang? So bila dia bersilang kat sinilah dia punya jawapan. Jadi jawapannya adalah 3. Okey, boleh faham dekat situ. Okey, seterusnya kita tengok kita padam dulu yang ni, takut keliru nanti. Okey, kita padam dulu. Kita padam dulu untuk baris dan lajur ni. Dan kita pergi contoh, kita tengok yang kedua A32. Maknanya baris ketiga, lajur yang kedua 1 2 3. So kita gariskan yang ketiga dan lajur yang kedua 1 2. Jadi kat mana dia bersilang? Dia bersilang dekat 5. So jawapannya adalah 5. Dan seterusnya lah. Kalau macam yang pertama A11, baris yang pertama, lajur yang pertama, yang ni. So jawapannya adalah 1. Okey. So boleh faham. Okey, sama juga yang kedua, K ni. K kita nak tentukan 1 2. K1 2, baris yang pertama, lajur yang kedua. Baris yang pertama, lajur yang kedua. So jawapannya adalah 2. Okey. Dan seterusnya K22, maknanya baris yang kedua ke bawah, lajur yang kedua. Jawapannya adalah 4. Okey. Dan yang terakhir K21, baris yang kedua, lajur yang pertama. So 3. Jadi jawapannya adalah 3. Okey. So sangat mudah, sangat senang untuk kita kenal peringkat matriks dan cara untuk kita tentukan unsur di dalam matriks.
Seterusnya kita nak masuk kepada operasi asas. Okey, untuk operasi asas ni sebenarnya kalau yang kita gunakan matrik sama, tambah dan tolak mesti menggunakan matrik pada peringkat yang sama. Kalau peringkat 22, matrik 22, so mesti dengan matrik 22. Okey. So kalau kita tengok yang kat sini kita lebih kepada nak cari nilai. Contoh kita tengok kat sini 8 2m tambah 3 sama dengan 8 1. Okey, maknanya ni adalah matriks apa ni? Ni adalah matriks 1 2. Maknanya baris 1, laju ada 2. So yang ni pun sama, matriks 1 2. So means kita nak cari apa nilai m ni. Kalau kita tengok yang pertama 8, yang ni pun 8. Okey, unsur yang pertama ni 8 8 sama. So jadi sebenarnya 2m tambah 3 ni sama dengan 1. So macam mana kita nak cari jawapan dia? Kita keluarkan 2m tambah 3 sama dengan 1. So daripada yang ni sebenarnya kita dah buat soalan persamaan linear. Okey, persamaan linear. So kita gerakkan je lah. Positif 3 bawa ke sini dia akan jadi tolak. Jadi 2m sama dengan 1 tolak 3. Jadi 1 tolak 3 sama dengan negatif 2. Betul? Okey, so nak dapatkan m, bila kita nak dapatkan m, kita gerakkan 2 ni pula. 2 ni sebenarnya 2m ni sebenarnya 2 darab m. Jadi bila kita bawa ke sini dia akan jadi bahagi. Okey, dia akan jadi bahagi. Okey. So bila dia jadi bahagi, kita akan dapat m sama dengan negatif 2 bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat negatif 1. Okey, so m ni adalah negatif 1. Okey, boleh faham m adalah negatif 1. Okey, sekarang kita nak buat tambah dan tolak matriks. Jadi yang ni saya tunjukkan contoh untuk tambah je. Tapi even tambah ataupun tolak, keadaannya tetap sama. Tetap sama macam mana? Dia macam ini. Contoh kalau kita tengok, bila kita nak tambah, pastikan dia adalah matrik pada peringkat yang sama. Peringkat yang sama macam mana? Kalau kita tengok dekat sini, ni adalah matriks baris 2, laju 2. So ini adalah matriks 22. Yang ini pun sama, matriks 22. So bila dia matriks yang sama, barulah kita boleh tambah ataupun kita boleh tolak. Okey. So bila kita nak tolak ataupun kita nak tambah, kita kena pastikan kita tambah ataupun tolak unsur yang sama. Jangan pandai-pandai kita nak pakai unsur yang lain. Contohnya 2 mesti dengan negatif 4. Okey, faham Okey, so contoh kita ambil yang pertama 2 tambah dengan negatif 4. Okey. Yang seterusnya 3 pula tambah dengan negatif 1. 3 tambah dengan negatif 1 dan 6 negatif 6 tambah dengan 1 dan satu lagi kosong akan tambah dengan 5. Okey. So yang ni kita tutuplah matriks kita. So kita selesaikan 2 tambah negatif 2 tambah negatif 4 kita akan dapat negatif 2. Okey, ni tekan kalkulator je. 3 tambah negatif 1 kita akan dapat 2. Negatif 6 tambah 1 kita akan dapat negatif 5. Kosong tambah 5 kita akan dapat 5. Okey, so jawapannya negatif 2, 2, negatif 5, 5. Okey, so ini adalah jawapannya. Okey, so sangat mudah sebenarnya untuk kita kuasai matriks sama ataupun tambah dan tolak untuk matriks ni. Okey. Seterusnya kita nak masuk kepada darab pula. Okey, darab matriks ni dia ada dua jenis. Yang pertama sekali darab matriks dengan satu nombor dan satu lagi darab dua matriks. Okey, so darab matriks dengan satu nombor ni dia lebih senang lah. Lebih senang sebabkan contoh dia bagi matriks D negatif 5 4 2 1, dia nak tahu 3D. So kita darabkan je dengan 3. Okey, contohnya macam ni. Kita ambil 3. Okey, D nya adalah kita buka negatif 5 4 2 1. So kita darab setiap nombor 3 ni akan darab dengan setiap unsur di dalam matriks ni. Jadi 3 akan darab dengan negatif 5, 3 akan darab dengan 4, 3 akan darab 2, 3 akan darab dengan 1. So kita boleh terus darab je lah.
3 darab negatif 5 kita akan dapat negatif 15. Okey, 3 darab 4 kita akan dapat 12. 3 darab 2 kita akan dapat 6. 3 darab 1 kita akan dapat 3. Jadi selesai untuk yang pertama. Okey, sama juga yang kedua ni. Okey, saya gunakan warna lain supaya kita nampak jelas apa perbezaan dia. Setengah negatif 1/2 D. So kita letaklah negatif 1/2. D nya adalah negatif 5, 4, 2, 1. Okey, so dia punya ni macam ni. Jadi semua nombor akan darab dengan, semua unsur akan darab dengan negatif 1/2, ataupun semua unsur akan bahagi dengan 2. Benda yang sama. So contohlah kita letak negatif 5 akan bahagi dengan negatif 2. Okey, yang ni 4 akan bahagi dengan negatif 2. 2 yang bawah akan bahagi dengan negatif 2. Kenapa bahagi dengan negatif? Sebab ni kita bawa ni negatif 2 sebenarnya. Okey, negatif 2. Lepas tu 1 akan bahagi juga dengan negatif 2. Okey, so kita tutup dia punya matrix dan kita cari jawapan. So 5/2 kita tetap 5/2. Kita tak perlu nak tukar kepada, kalau dia tak boleh bahagi, kita tetapkan dengan 5/2. Tak perlu nak tukar kepada perpuluhan. Cuma negatif-negatif akan jadi positif. So kita akan dapat 5/2. Okey, yang ni kita akan dapat 4/2, 2. Jadi kita akan dapat negatif 2. Yang ni dapat negatif 1. Dan yang ini akan dapat negatif 1/2. Okey, so inilah cara nak mendarab matrix dengan satu nombor. Okey, so sangat senang, sangat mudah sebenarnya. Janji kita faham dia punya konsep. Alright, seterusnya kita nak masuk kepada darab dengan dua matrix. Okey, so untuk darab dengan dua matrix ni, dia agak orang kata tak adalah keliru, tapi dia agak panjang sedikit je. Okey, contoh kita kena faham dulu. Nak darab dia ada syarat dia. Syarat dia, kita tengok ni adalah peringkat apa? Ni adalah matrix 2-2 kan? 2 baris, 2 lajur. So kita letak ni matrix 2-2. Ini matrix apa? Matrix 2 baris, 1 lajur. So ini adalah matrix 2-1. Okey, nak tahu dia boleh darab ataupun tidak, kita akan tengok yang ni. Yang belakang untuk matrix yang pertama dan yang depan untuk matrix yang kedua, dia mesti sama. So bila dia sama dua ni, maknanya matrix ni boleh didarabkan. Okey, so nak tahu habis tu jawapannya nak dalam matrix bentuk apa? Bentuk untuk nak dapatkan di dalam matrix bentuk apa, kita akan tengok depan yang ni matrix yang pertama dan yang belakang matrix yang kedua. Yang cikgu bulatkan ni. So jawapannya mesti dalam matrix 2-1. Jawapan mesti dalam matrix 2-1. Okey, so cara mendarab. Okey, bila cara mendarab ni dia ada cara dia. Okey, kita akan bulatkan yang ni dulu. Kita bulatkan 2 dengan macam ni. So cara nak buat dia, kita akan buat macam ni. Okey, 2 ni, 2 akan darab dengan 3. Okey, 2 akan darab dengan 3 tambah dengan 5 akan darab dengan negatif 2. Okey, 5 akan darab dengan negatif 2. Okey, boleh faham 5 akan darab dengan negatif 2. So kita letak 5 negatif 2 kat sini. Okey, lepas tu barulah kita gunakan satu lagi yang bawah ni. Negatif 3, 4 pun sama, akan negatif 3 akan darab dengan 3, 4 akan darab dengan negatif 2. Okey, so kita akan dapat macam ni lah. Negatif 3 darab dengan 3. Okey, negatif 3 akan darab 3 tambah 4. Okey, 4 ni akan darab dengan negatif 2. Okey, so kita tutup lah. Kita tutup dan kita tambah. Kita darab dan tambah macam biasa. 2 darab 3, 6. 5 darab 2, negatif 10. Jadi 6 tambah negatif 10, kita akan dapat negatif 4. Okey, kita akan dapat negatif 4. Dan satu lagi, negatif 3 darab 3, kita akan dapat negatif 9. Tambah dengan 4 darab negatif 2, negatif 8. So negatif 9 tambah negatif 8, kita akan dapat negatif 17. Okey, so jawapannya terbukti
Ini adalah matriks 2, 1. Okey. So inilah cara kita nak mendarab matriks. Okey, banyak cara sebenarnya. Kita bulatkan untuk kita yang pertama akan darab dengan nombor pertama, yang kedua akan darab dengan nombor kedua. Okey, yang tu kita kena pasakkan dalam minda kita. Bukannya yang pertama akan darab yang kedua yang kedua ataupun ketiga, tak boleh. Yang pertama akan darab yang pertama, yang kedua akan darab yang kedua. So itulah caranya untuk kita fahami untuk darab dua matriks. Okey, so sangat senang, sangat mudah. Cumanya kita kena teliti. Bila teliti, insya-Allah kita akan dapat menjawab soalan ni. Seterusnya kita nak masuk kepada matriks songsang. Okey, untuk matriks songsang ni, matriks songsang ni sebenarnya dia ada dia punya dia punya formula dia sendiri. Okey. So contoh kita ambil satu matriks, dan matriks songsang ni yang kita nak gunakan adalah hanyalah matriks 2, 2. Dia tak ada matriks 3, 3, tak ada matriks 4, 3, tak ada. Hanya ada satu jenis matriks saja, matriks 2, 2. Okey, contohnya A, B, ni nombor C, D. Okey, A, B, C, D. Kalau kita nak songsangkan matriks A, B, C, D ni, kita mesti buat macam ni. Kita letak 1 per A darab D tolak B darab C. Okey, A dengan B, A dengan D, B dengan C. Okey. Dan kita darabkan dengan dia punya pertukaran. A dengan D ni akan tukar tempat. Okey. D duduk atas, A duduk bawah. Okey. DA. Lepas kat sini B ni tak B dengan C tak tukar tempat, tapi kita akan tambah negatif saja. Negatif B, negatif C. Okey, itu sahaja. So bila dah dapat yang ni, kita darabkan dengan matriks ni dan kita akan dapat dia punya songsangan. Okey, contoh yang pertama kita tengok. Matriks songsang bagi 4, 6, negatif 3, negatif 5 ialah, okey, so apa yang kita kena buat adalah kita masukkan. Kita masukkan yang macam cikgu beritahu tadi, kita masukkan dia punya formula ni. Okey, kita masukkan dia punya formula. Contohnya, okey, 1 per A dia apa? 4. Dia punya D negatif 5 tolak B. B dia adalah negatif 3. C dia adalah 6. Okey. B dia adalah negatif 3, C dia adalah 6. Okey. Macam negatif 3, 6, darab 6 lah. Okey, so panjangkan sikit benda ni. Dan kita akan tukar tempat. Negatif 5, 4. Negatif 3, sepatutnya kita kena letak negatif kat sini kan. Tapi dia dah ada negatif, so kita akan tukar jadi positif. Yang 6 ni akan jadi negatif 6. Okey, dia jadi macam ni. Okey, boleh faham Alright, seterusnya kita kira berapa 4 darab negatif 5 tolak dengan negatif 3 darab 6. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 2. So sebenarnya kat sini adalah negatif 1 per 2. Okey, negatif 1 per 2. Sebab apa? Negatif 20 tolak dengan negatif 18. So kita akan dapat negatif 1 per 2. Dan negatif 1 per 2 ni kita akan darab dengan negatif 5, 3, negatif 6, 4. So macam soalan yang sebelumnya tadi, yang negatif 1 per 2 darab dengan D tadi. Okey, so yang ni pula kita darab macam biasalah. Darab ataupun bahagi. So negatif 5 per negatif 2, 3 per negatif 2, negatif 6 per negatif 2, 4 per negatif 2. Okey. So ni cara dia. Dan kita dapatkan jawapan negatif 5 per 2, kita akan dapat 5 per 2 je lah. Okey, sebab dia negatif jadi positif. Yang ni kita akan dapat negatif 3 per 2. Yang ni kita akan dapat negatif 3. Dan yang ni berapa tadi? 4. Okey, so 4 kita akan dapat negatif 2. So selesailah dia punya songsangan untuk matriks di atas. Okey, so boleh faham sangat mudah sebenarnya. Tapi pastikan hafal dia punya formula. Kita ingat dia punya formula, kita boleh buat untuk matriks songsang. Okey, yang ni pula kaedah penyelesaian masalah untuk matriks songsang.
Okey, salah satunya lah. Okey, kita tengok dengan menggunakan kaedah matriks itu nilai X dan nilai Y yang memuaskan persamaan serentak berikut. Okey, dia bagi persamaan serentak. Bila dia bagi persamaan serentak ni sebenarnya kita boleh selesaikan dengan dua kaedah. Satu persamaan linear, okey, ataupun satu lagi dengan kaedah matriks. So kadang-kadang soalan akan minta untuk kita selesaikan dalam kaedah matriks. Jadi dengan nak selesaikan dengan kaedah matriks ni, kita kena asingkan dulu matriks, nombor matriks dengan X dan Y. Okey, so bila kita asingkan, kita akan dapat macam ni. 4x 4. Lepas tu kita ambil negatif 3, 6, negatif 5. Okey, kita akan buat macam ni. Okey, darab dengan X, Y sama dengan 7, 9. Okey. Kita akan sama dengan 7, 9. Okey, 7, 9. Okey, so untuk dapatkan nilai X dan Y, kita kena songsangkan matriks ni. Bawa ke belakang. So kita kena songsangkan. So bila nak songsangkan, kita akan pakai formula ni lah. Kita akan pakai formula ni. Dan sebenarnya kalau awak perasan, ni sama je. Sama. So kita akan songsangkan, dia akan jadi macam ni. Selepas 1/AD tolak BC tu, kita akan dapat yang macam ni juga. Cuma cikgu tak perlu tunjuk lagi sekali lah. Kita akan dapat yang ni juga. Dan kita akan dapat, bila kita darabkan, kita akan dapat ni. Okay. So cikgu tunjuk sampai daripada sini lah. Kita akan dapat negatif 1/2. Okay, negatif 1/2 darab dengan negatif 5, 3, negatif 6, 4. Dan satu lagi kita akan darabkan dengan 7, 9. Okey. So terpulang, kita nak selesaikan dua ni dulu ataupun kita nak selesaikan yang ni dulu. Tapi kalau kat sini kita selesaikan dengan negatif 1/2 dulu. So boleh juga kita darabkan dulu. Jadi kita akan dapat jawapan yang ni 5/2. Kita akan dapat 3/2. Okey, yang ni kita akan dapat negatif 3. Yang ni kita akan dapat negatif 2. Okey. So daripada sini kita darabkan dengan 7, 9. Okey, yang ni pun kita dah buat tadi, darab dua matriks. Okey, yang atas, yang ni macam mana tadi? Yang ni kita bulatkan, kita akan darab ini. Nombor pertama akan darab dengan nombor pertama, nombor kedua akan darab dengan nombor kedua. Sama juga yang bawah. Nombor pertama akan darab nombor pertama, nombor kedua akan darab nombor kedua. So kita darab macam biasalah. Kita akan buat macam ni. 5/2 darab dengan 7. Tambah negatif 3/2. Okey, negatif 3/2 darab dengan 9. Okey, yang bawah pula negatif 3 darab dengan 7. Tambah dengan negatif 2. Okey, darab dengan 9. Okey, tutup matriksnya. Okey, tutup matriks. So kita tekan saja kalkulator. Without fail. Okey, kita tekan je kalkulator. Yang ni 5/2 dalam kurungan 7 tambah dalam kurungan negatif 3/2 dalam kurungan 9. Tekan je jawapan, dia akan keluar. So bila dia keluar, kat mana cikgu nak letak? Sebab dia dah penuh. Okey, kita letak dekat sini lah. Okey, kita naikkan ke sini. Okey, kita naikkan sebab dia dah tak muat. Okay, X, Y sama dengan, okay, bila kita dah siap tambah dan darab tadi, kita akan dapat 4, 3. So 4, 3 ni sebenarnya kita keluarkan. Kita keluarkan X sama dengan 4, Y sama dengan 3. So selesai dia punya pengiraan. Okay, sangat mudah dan sangat senang jika kita dapat kuasai satu persatu dia punya metod. Okey, selamat mencuba dan sehingga kita berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.